Selamat datang ke Darah Muda. Semalam satu peristiwa yang saya kira sangat menarik, menjadi menggamat perhatian seluruh rakyat Malaysia untuk kesekian kalinya kita berhadapan dengan pembentangan belanjawan daripada tahun ke tahun, tapi tahun ini dia lebih dramatik, lebih hangat dan lebih mendapat perhatian kerana ini merupakan a wartime budget, satu bajet yang istimewa dalam keadaan yang sangat istimewa kita ketika kita berhadapan dengan COVID-19. Ketika saya mengikuti perbahasan dan pergulungan semalam, sebenarnya ada banyak perkara-perkara menarik sekiranya kita berikan perhatian, daripada soal hubungan antara Malaysia dengan China yang dibentangkan oleh Menteri Luar Negeri Datuk Seri Syabuddin Hussein, kemudian perkara yang membabitkan soal perkhidmatan kesihatan, soal hubungan negara yang berbeza, dan juga pastinya perkara yang paling mendapat perhatian adalah soal KWSP dan juga moratorium. Dan diakhiri dengan penggulungan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul, Menteri Kewangan, ketika beliau mengumumkan beberapa insentif-insentif baharu yang akhirnya dengan undian melalui suara tanpa undi belah bahagi oleh ahli-ahli Dewan Rakyat, yang mana ada twist, ada plot twist di hujung itu, dan itulah yang akan kita bincangkan pada malam ini Darah Muda dengan tajuk politik dalam belanjawan 2021. Adakah permainan ini masih lagi berterusan ataupun ini merupakan kemenangan rakyat yang mutlak ketika perbahasan dalam peringkat jawatankuasa selepas ini? Dan ketika ini bersama dengan saya dua orang tetamu. Yang pertama dengan kita ketika ini merupakan Saudari Sharifah Azwadi Syed Muhammad Ali Saifuddin, yang merupakan Ketua Serikandi Bersatu Bahagian Puchong, dan juga Saudari Nur Najihah Muhaimin, Naib Satu Wanita Muda Amanah Nasional dan juga merupakan pengarah Pilihan Raya Wanita Muda Amanah Nasional. Selamat datang ke Darah Muda. Saya pasti nak mulakan dengan reaksi beliau terhadap apa yang berlaku semalam, dan saya mulakan dulu dengan parti kerajaan. Wani, pasti beliau mengucapkan tahniah kerana tuntutan yang di pembentangan bajet yang sangat menarik dan juga mendapat perhatian daripada surat Malaysia. Tapi tinggal lagi nampak antara persepsi yang timbul semalam ialah adakah Parti Bersatu terpaksa tunduk kepada ahli-ahli parlimen yang lain kerana sokongan yang tidak cukup, ataupun sebenarnya memang ada rundingan dan konsultasi selepas daripada soalan-soalan diajukan oleh ahli-ahli wakil rakyat dan dijawab oleh Menteri Kewangan. Adakah ini tarik tali politik ataupun memang itu hasrat Menteri Kewangan? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Sharifah Azwani. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih bagi pihak Bernama TV kerana mengucap saya untuk ke dalam rancangan Darah Muda ini, dan juga terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah buat Senator Ras Adi Barazzi atas pelantikan beliau sebagai pengerusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia, iaitu Bernama, yang mana difahamkan beliau adalah wanita pertama yang dilantik sebagai pengerusi Bernama, kan. Okay, seterusnya kita moving kepada berkenaan belanjawan yang hangat diperhatikan semalam, dan Alhamdulillah setakat ini di peringkat dasarnya diluluskan. Pemerhatian saya berkaitan pengundian semalam terbukti dan jelas bahawa usul belanjawan ini telah lulus mendapat sokongan majoriti ahli parlimen melalui undi suara. Usul semalam ni sebenarnya baru melepas kekan pertama. So harus diingatkan yang mana usul untuk meluluskan suatu usul di parlimen ni ada 3 peringkat, iaitu peringkat dasar, peringkat jawatankuasa dan bacaan ketiga. Dan selepas bacaan ketiga ni lah baru akan diadakan undian yang akan ditentukan sama ada usul ini diluluskan untuk dijadikan undang-undang atau tidak. Jadi adakah Bersatu, adakah Wani yakin bahawa belanjawan 2021 ni akan lulus dengan lancar dan smooth sehinggalah ke hujung 17 Disember nanti? Jika kita hendak ambil kira untuk kebaikan rakyat, jadi kita kena ketepikan persepsi politik lah. Jadi diharapkan secara peribadinya akan diluluskan lah. Ya, so demi kepentingan rakyat, itu Demi merupakan kepentingan rakyat argumen yang dibawa oleh Wani. Tapi Ya. saya berlaku adil bahawa apa yang dibangkitkan oleh Parti Amanah juga adalah untuk kepentingan rakyat, ketika hampir majoriti daripada 13 MP yang bangun untuk undi belah bahagi itu datang dari kalangan Parti Amanah. So mungkin Najihah boleh komen tentang mengapa perkara itu berlaku di blok pembangkang yang
pada awalnya kalau saya ikut kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Fahmi Fazil, bahawa pada awalnya memang bersetuju untuk buat undi belah bahagi, tapi akhirnya yang bangkit hanyalah daripada blok parti Tun Dr. Mahathir dan juga majoriti di kalangan amanah. Okey, apa yang saya boleh lihat, belanjawan 2021 ni memang sangat dramatik sebenarnya, sebab kita tengok apa yang berlaku semalam satu kejutan, dan saya yakin itu adalah strategi politik. Mana mungkin sebab belanjawan ni dia adalah berkaitan dengan rakyat dan juga berkaitan dengan ahli-ahli parlimen dalam membuat keputusan demi rakyat. Jadi apa yang saya boleh lihat, sebenarnya Amanah melihat lebih jauh tentang belanjawan ini, dan mungkin di situlah ada last movement yang bagi saya ada sesuatu yang harus difikirkan, begitu. Yang difikirkan itu ialah untuk tidak berbelah untuk tidak menuntut undi belah bahagi ataupun untuk minta undi belah bahagi, sebab nampak ada dua cabang ataupun dua pendirian di kalangan blok pembangkang, ada yang duduk dan sebagainya berdiri. Well, saya melihat dua-dua sebenarnya ada. Okey. So saya nampak yang sebenarnya pada dasarnya kita Pakatan Harapan menolak belanjawan ni sebab kita harus melihat ada beberapa bajet yang perlu diteliti, antaranya bajet tentang jasa, sebab kita tengok jasa punya peruntukan pada the first hari tu agak kecoh, sebab kita tahu jasa ni salah satu tools untuk, actually it's a political tools untuk mengekalkan kerajaan yang sekarang. Cuma kita harus melihat dalam keadaan yang COVID-19 ni, kalau kita ingat dulu Pakatan Harapan pernah menyokong belanjawan tambahan untuk kita memerangi COVID-19. Maksudnya di sini kita lihat sebenarnya Pakatan Harapan tidak semata-mata sebuah pembangkang, tetapi kita memikirkan soal rakyat, sebab dalam keadaan kita pembangkang kita masih boleh menerima belanjawan tambahan untuk rakyat. Dan kalau kita lihat balik, Kerajaan Perikatan Nasional telah meminta tambahan belanjawan untuk kementerian ditambahkan. Jadi kalau kita tengok di sini, di situ akan menambahkan kos negara dan tidak memberikan keuntungan kepada rakyat. Untuk lebih mendalam soal bagaimana jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Tengku Zafrul semalam itu bukan memberikan kesan kepada belanjawan 2021 secara umumnya, tapi saya lanjutan daripada yang disebut oleh Najiah tadi ialah berkenaan dengan pembangkang mempunyai strategi dan dua-duanya mahu. Wani nak sebut apa-apa ke? Tak ada. Berkaitan dengan jasa ni, di mana cadangan peruntukan dia adalah 85.5 juta yang diumumkan baru-baru ni. Sebenarnya dia bukanlah semata-mata untuk political tu. Dia lebih kepada satu badan study response yang mana dia berlainan sedikit daripada KKM, yang mana dia adalah untuk collect data untuk study respon terhadap polisi dan menyediakan data untuk cadangan penambahbaikan kepada kerajaan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kenapa dia minta penambahan perbelanjaan untuk jasa ataupun yang mana kita akan panggil Jabatan Komunikasi selepas ni. Dan secara tak langsung sebenarnya jasa ni akan memberi lebih banyak peluang pekerjaan kepada mereka yang mungkin kehilangan kerja ekoran pandemik COVID-19 ni. Yang mana ini ada satu sisi baik lah yang boleh kita ambil. Semalam Menteri Kewangan mengumumkan bahawa bajet itu akan dikurangkan untuk memberikan lebih, untuk dipindahkan kepada insentif-insentif yang baru sahaja diumumkan. Itu maknanya selepas ditekan oleh pembangkang dan kita lihat sebenarnya keperluan, dia menjadi satu keperluan dalam sesebuah kerajaan. Tapi kalau kita lihat balik semasa Pakatan Harapan memerintah, bajet untuk jasa ni sampai kosong. Jadi di situ kita melihat keperluan jasa ni tidaklah sampai mengatasi kementerian yang lain. Macam kalau kita tengok kenapa dia belanjawan untuk bahagian kesihatan dikurangkan, sedangkan sekarang ini di peringkat keadaan COVID-19 kita perlu memberikan keutamaan kepada frontliner kita. Dan jasa ni dia satu keperluan dan dia ada kebaikan. Cuma saya melihat
apabila jasa ini dia punya bajet terlalu besar melebihi keperluan dan sedangkan ada lagi yang perlu kita tampung. So Saya kita kira kena isu fokus jasa keperluan. selesai sebab Kementerian Kewangan sudah pun memberikan kenyataan semalam Hmm. bahawa bajet itu akan dikurangkan dan akan difokuskan kepada insentif-insentif yang lain. Jadi kalau boleh, kalau kita nak bincangkan soal peruntukan dan juga pindaan yang dibuat oleh Menteri Kewangan semalam, kita boleh fokuskan kepada isu KWSP. Kerana ketika penggulungan YB Nurul Izzah Matampau dan juga YB Wong Cheng daripada Suruhanjaya bangkitkan bahawa angka yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul itulah tidak tepat. So mungkin saya nak mulakan dengan Wani dulu. Apakah pendirian Wani berkenaan dengan isu itu? Adakah benar dakwaan yang dibuat tersebut bahawa angka yang dibentangkan tak betul, bahawa disatakan bahawa kita dapat inflow 20 million tapi sebenarnya bukan 20 million, the numbers is tak match sebenarnya? The numbers of members of KWSP? Revenue of KWSP. Revenue berkaitan tu benda tu agak abstrak sebab kalau yang dibentangkan oleh YB Menteri MOF itulah yang dinyatakan. Jadi bermaksud dari 2 juta ahli sekarang ni dah layak naik ke 8 juta ahli dan kenaikan had tu dia pun dah naikkan daripada 6,000 ke 10,000. Jadi untuk berkenaan itu kita kena tunggu ke peringkat jawatan kuasa dan bacaan ketiga untuk kita tahu lebih lanjut lah berkenaan revenues yang dilampirkan buat masa ini. Dan sekali lagi ini perkara yang ada pertentangan. Peringkat kerajaan mahukan KWSP ini dilaksanakan, tapi Bangkang menyatakan perkara yang berlainan. Adakah perkara yang sama dipegang oleh Parti Amanah Negara ataupun itu hanya pendirian pematang pauh Najihah? Kedua-dua boleh jadi kedua sebab kalau dalam kita tahu yang Pakatan Harapan kita memikirkan the long term plan. So apa yang kerajaan buat sekarang ni lebih kepada short term plan dan efek dia kepada negara mungkin kita tengok KWSP ni apa yang dimaklumkan oleh Kementerian Kewangan, benda tu adalah it's just a short term plan sebenarnya. Sebab kita akan melihat bagaimana kesan daripada pelaksanaan tersebut dan secara kita nampak yang sebenarnya Tengku Zafrul sekadar memberikan dia bukan memberikan specific numbers. Jadi kat situlah kita ingin melihat bagaimana kerajaan dapat melaksanakan apa yang dinyatakan dalam parlimen semalam. Ya, kita tak nak masuk dalam soal angka sebab saya kira itu membuatkan pembincangan lebih panjang dan juga persediaan lebih lama. Kerana kita fokus pada malam ini soal politik dalam Belanjawan 2021. Jadi bila mendengar pandangan daripada Najihah dan juga Wani, saya simpulkan bahawa semua ini bukan sebenarnya. Ini persepsi yang dibangkitkan bukan semata-mata untuk rakyat, bukan semata-mata wartime budget, tapi memang tarik tali perang saraf ego di antara dua belah pihak. Okey, Wani nampak semangat berikan pandangan. Silakan mulakan dulu sebelum kita berikan kepada Najihah. Sebelum kita beri kepada Wani. Silakan Najihah. Okey, kalau kita tengok sebenarnya permainan politik ni penuh game sebenarnya. Kejap macam ni, kejap macam tu. So sebagai anak muda kita pun nak melihat kerajaan sekarang ni sejauh mana kekuatan dia sebenarnya. Sebab kita tengok tak pernah lagi dalam sejarah berlaku belanjawan yang begitu dramatik begini sehingga Agong sendiri terpaksa memberi cadangan. Bagi saya macam kind of Agong menasihatkan agar MP memberikan sokongan kepada bajet untuk yang inilah. Jadi bila ada sampai dinasihatkan, mungkin the best way boleh cakap dinasihatkan oleh Agong, kita melihat kerajaan sekarang ni dia berpecah-pecah. Kalau dalam Perikatan Nasional, dia ada side yang ni, maknanya tidak kuat numbers dia kat situ. Wani, please saya nampak Wani. macam tu lah Wani. Tapi bagi saya pula dengan keputusan pengundian semalam dapat menjadi satu benchmark atau penandaan bahawa kedudukan kerajaan sekarang semakin kuat. Kerana hal ini sebenarnya hangat diperhatikan yang kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak mempunyai sokongan majoriti ahli Parlimen Dewan Rakyat.
Jadi sebabkan itu rapat ahli parlimen telah mengusulkan usul persendirian usul undi tidak percaya. Walau bagaimanapun, oleh kerana tersebut adalah usul persendirian, maka kebaikan usul tersebut didengar dalam sesi mesyuarat ini adalah rendah kerana usulnya hanya akan didengar selepas semua urusan mesyuarat kerajaan selesai di Dewan Rakyat. Tapi bagi pendirian politik saya pula, apapun kita kena ketepikan masing-masing punya ideologi politik, sebab apa yang kita paling penting sekarang adalah kita nak regulate cash flow di dalam negara. Sebab sekarang ni kita bukan hanya risau angka kematian dan disebabkan virus pandemik COVID-19, tapi kita juga kena risau akan meningkatnya jenayah disebabkan ramai orang kehilangan kerja. Jadi macam-macam benda orang akan buat untuk survive, bukan semata curi untuk bermewah-mewah, tapi kadang-kadang orang pun terpaksa membuat untuk kelangsungan hidup dia, untuk makan. Kadang-kadang kita dapat juga kes-kes kecil orang mencuri sebab nak beli pampers anak, nak beli susu anak. Sebab saya sendiri, walaupun saya hanyalah ketua Sri Kandi bahagian Puchong, tapi saya rasa dah macam wakil rakyat dekat Puchong tu. Hari-hari orang mesej minta bantuan kewangan untuk beli pampers, susu, bantuan makanan asas. Jadi kita kena tengok benda tu beyond kita punya pahaman politik dan juga pertindikan politik. Jadi saya menyeru kepada semua, sebagai anak muda ni, sebenarnya semua tolonglah duduk untuk rakyat. Sebab peningkatan kes bunuh diri juga tinggi. Tapi saya perlu highlight kepada apa yang Najiha sebutkan tadi, bahawa berlaku perpecahan dalam Perikatan Nasional, dan saya rujuk juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Noh Omar pada 26 November di Awani, yang diterbitkan di Awani pada 26 November, ialah dia menyatakan bahawa Perikatan Nasional adalah gabungan ahli-ahli parlimen yang mana ia tidak mewakili parti. Jadi sebab itu hari ini bila kata parti menguasai kerajaan adalah tidak tepat. Itu seolah-olah membenarkan apa yang Najiha sebutkan tadi. Adakah perkara itu berlaku dalam kerajaan ketika ini? Perpecahan. Saya nak tambah sikit lah kot. Sebab kalau kita tengok sebelum ni, UMNO pun seolah-olah macam kita nampak kenyataan yang dikeluarkan tu sepertinya berlaku tu. Okey, kalau nak cakap pasal perpecahan di dalam sesuatu kumpulan, saya percaya setiap kumpulan dia ada blok-blok tertentu disebab of favoritism. Tetapi untuk kita meneruskan kelangsungan Perikatan Nasional ataupun kerajaan sendiri, jadi saya percaya semua pihak dia mengetepikan soal personal tu, perpecahan itu untuk membentuk satu perikatan yang kuat untuk melaksanakan apa yang kita rancangkan untuk rakyat. Especially berkenaan yang kita tengah bincangkan sekarang ni lah, iaitu Belanjawan 2021 yang mana kita baru lepas peringkat dasar. Jadi kita tengah menunggu untuk ke peringkat jawatan kuasa dan juga seterusnya ke peringkat ketiga lah. Jadi Wani punya komen kepada MP yang bangkit untuk belah bahagi itu, adakah bagi Wani mereka yang tidak bersama rakyat atau bagaimana? Walaupun Najiha mengatakan bahawa tindakan itu dibuat untuk rakyat, tapi Wani mungkin pun ada pandangan berbeza. Mungkin dia macam ni. Saya rasa MP yang bangun tu dia lebih kepada, dia bukan menolak sama sekali, tetapi dia hendak melihat lebih dalam adakah belanjawan ini betul-betul cater kepada rakyat. Dan adakah beberapa pindaan tu boleh dipinda accordingly. Jadi saya tak merasa mereka betul-betul menentang kerajaan sekarang. It's just they have different perspective and opinions regarding that matters. Sebenarnya pembangkang ni sebenarnya saling melengkapi. Dalam sebuah kerajaan yang demokrasi, kita perlu pembangkang dan kerajaan untuk melihat orang kata menimbang tara pandangan kerajaan macam ni. That's why pembangkang ada. Ya betul, sebab dalam demokrasi kita perlukan ada working opposition yang akan menentukan, menjaga check and balance kepada kerajaan. Tetapi persoalan yang berbangkit ialah pembangkang tidak berfungsi kerana pembangkang sendiri pun tidak jitu seperti mana kerajaan. Seperti peringkat pembangkang sendiri nampak seperti ada retak yang menanti belah apabila antara lain kalau kita rujuk kepada kenyataan Tun Dr. Mahathir selepas daripada undi semalam, mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan yang didirikan melalui rasuah dan sugukan pada ahli parlimen dan kerajaan yang korup boleh pula disokong oleh ahli parlimen pembangkang. Seolah-olah beliau menimbulkan persepsi bahawa dalam pegangan pembangkang sendiri ada tidak wujud satu ketetapan pendirian yang jelas.
Maknanya di sini kita melihatlah sebagai anak muda, saya lihat belanjawan kali ini adakah berkaitan dengan rakyat ataupun berkaitan dengan individu MP tersebut. Saya nampak dia macam, I nak play safe, I nak stay longer, so I nak play game this. Faham tak? Dia nak game yang macam maknanya melindungi hak beliau sebagai seorang MP. Maknanya dia takkan terjejas. So kat sinilah rakyat perlu berfikir dengan matang, ahli politik manakah yang sepatutnya menjadi pilihan rakyat, sebab kita kena fikir long term. Kadang-kadang short term ni, yes, kita melihat short term is a good thing untuk in that time, tapi untuk the long term plan, you have to think macam mana efek dia kepada negara. Tapi sebab macam contoh saya cakap, saya nak highlightkan yang pasal tentang tambahan kementerian yang sebenarnya tidak perlu dalam sebuah kerajaan untuk menambah lagi, sebab kita dah cukup dengan sedia ada. Dan ini hanya menambahkan kos kepada negara dan sekadar merugikan rakyat. Ahli politik sekadar ahli politik sebenarnya. Diorang ada permainan yang lebih licik dan pastinya kepentingan rakyat tu hanya adalah sebagai satu iklan untuk bagi saya melihat begitulah sebagai anak muda. Kita nak walaupun macam saya dengan Wani, kita ni berlainan parti, walaupun kita dulu pernah sama parti, tapi sebagai anak muda kita sendiri mahu yang terbaik untuk negara kita. Sebab kita anak muda yang sedang bercakap sekarang adalah pemimpin sekarang, bukan pemimpin untuk masa hadapan. Kita mahu yang terbaik untuk negara kita. Saya kemudiannya tidak mahu menafikan sebaliknya kita nak lebih mengharmonikan hubungan di antara ahli politik, fokus kepada isu rakyat. Tapi saya harus point out apa yang Najah sebutkan tadi. It's your words against you. Bila dia kata bahawa orang politik ialah orang politik, dan ketika ini orang menganggap bahawa yang betul-betul negarawan statement ialah Perikatan Nasional kerana mereka fokus kepada isu belanjawan yang memberikan manfaat kepada rakyat, tapi berbangkang ada usaha untuk menggagalkan bajet tersebut. Jadi bagaimana Najah menjawab persepsi tersebut? Kita melihat lebih mendalam sebenarnya. Kita bukan against the thing, kita tak against the whole. Kita mahu kerajaan meneliti semula belanjawan yang dibahaskan semalam tu dapat lebih teliti supaya pelaksanaan itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Begitu. Okey. Kalau boleh kita beranjak kepada topik yang seterusnya ialah soal moving forward. Apakah yang ke hadapan? Saya kira itu fokus kita sebagai belia ya. Orang muda, ialah kita nak tengok what's next ialah bukan sahaja successful budget tetapi a successful implementation of such budget. Bila diumumkan bantuan untuk mahasiswa, diumumkan bantuan untuk belia yang mana sebelum ini tidak disebut dalam ucapan awalnya. Jadi saya nak mulakan dengan Wani dulu tentang pengumuman-pengumuman baharu ini. Jadi apakah tindakan kita sebagai belia untuk memastikan bahawa ketika proses pengundian di peringkat jawatankuasa nanti ia berlaku dengan jayanya, dan tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh masyarakat umum bila minta bantuan untuk mahasiswa, untuk nelayan, untuk mereka terkesan dengan banjir, itu boleh dilaksanakan dan diluluskan sebaiknya. Untuk pelaksanaan ni, seperti saya katakan tadi, kita perlukan satu pasukan untuk unite untuk ensure yang mana implementation ni berjaya. Dan sekarang ni kita tengok ada banyak tambahan. Semalam yang mana kita ada tambahan bantuan one-off untuk petugas barisan hadapan sebanyak 300 dan juga peningkatan e-belia daripada RM50 kepada RM100 dalam program e-belia, dan meluaskan lagi kategori penerima pemberian one-off ni kepada pesara dan bekas polis ramai 80,000 orang dengan anggaran petugas sebanyak RM40 juta dan juga allowance sara hidup nelayan darat daripada 200 kepada 250. Jadi apa yang kita harapkan sebagai anak muda yang mana semua belanjawan tambahan ini dapat membantu menambah baik kepada mereka yang terkesan ekoran pandemik COVID-19 ini, sebabnya kita nak mengekang supaya jenayah tidak meningkat, statistik kemurungan, statistik bunuh diri meningkat. Jadi ini adalah implikasi lain selain daripada kita punya pertelingkan politik ni. Jadi itu yang kita kena lebih ambil maklum, sebab apa sahaja yang berlaku di peringkat komuniti yang mana kalau kita tidak ambil tanggungjawab sosial, jadi kita tidak adalah bank pemimpin muda untuk masa hadapan untuk menambah baik lagi
dramatik belanjawan pada yang berlaku pada semalam. Ya. 2021, mana tahu lagi 10 tahun akan datang saya dan Najihah pula berada di dalam parlimen bergaduh benda yang Ya, sama. itu yang kita mahu. Amin, itu Muka pasti. baru. Najihah, Jadi soalan yang sama kalau boleh saya dari ajukan. sekarang. Ya, Berkenaan sila. dengan apakah tindakan di pihak Najihah Parti dan juga belia di kalangan amanah. Okey, kita sebenarnya mengharapkan yang terbaik juga walaupun kita adalah sebuah pembangkang sebenarnya sekarang, tapi saya percaya dengan suara-suara daripada anak muda tanpa mengira mana parti politik pun, itu adalah yang terbaik untuk negara sebenarnya. Dan saya juga berharap selepas ini lebih ramai pemimpin-pemimpin muda yang dapat diketengahkan, dan saya mahu sendiri melihat bagaimana kerajaan sekarang dapat melaksanakan bajet-bajet untuk belia itu sendiri. Dan apapun saya ingin tekankan di sini bahawa sekiranya benar kerajaan Perikatan Nasional hari ini dapat membawa suara-suara rakyat, kita mahu melihat belanjawan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dilaksanakan terbaik untuk rakyat demi kepentingan rakyat. Sebab kalau you nak cakap untuk rakyat, kita cuba tengok balik ya. Saya terpaksa petik balik apa yang berlaku di pilihan raya Sabah. Kenapa pilihan raya Sabah memberi impak yang sangat besar sehingga terpaksa PKPB dilaksanakan, dan ini meningkatkan Saya kena kes. mencelah di situ Najihah. Saya kira mesej jelas. Kalau nak cerita tentang Sabah, kita rasa kita kena buat episod yang baru dengan tetamu yang sama. Menarik bincang kita Itulah, malam ini. bukan apa, sebab bila dia cakap pasal kepentingan rakyat, you kena throwback balik. Kena Ya, throwback betul. balik macam mana benda tu berlaku. Sebab dakwaan bahawa kedua-dua belah pihak tidak menjaga kepentingan rakyat itu sama seperti mana kedua-dua belah pihak cuma mempertahankan bahawa mereka bergerak untuk kepentingan rakyat. Tapi kita akan bincangkan lebih lanjut di Darah Muda. Tapi untuk ketika ini saya kira mesej yang jelas bahawa ada usaha bipartisanship di kalangan kerajaan dan pembangkang untuk menghasilkan dan meluluskan sebuah belanjawan yang boleh memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi oleh itu saya mengucapkan terima kasih kepada dua tetamu kita di Darah Muda kerana sudi berkongsi pengalaman dengan very fiercely and very creative and very fresh. Dan saya mengharapkan untuk melihat anda pula untuk bahas bajet ini 2 tahun akan datang, pilihan raya di umum 15 akan dilaksanakan. Terima kasih Wani, sekali lagi. see you in parliament. Amin. See you in parliament. Najihah. Terima kasih Hedi. Akhirnya pasti kita ingin maklumkan kepada seluruh penonton kita supaya jaga SOP, disiplin melaksanakan kehidupan gaya hidup norma baharu, dan akhirnya kita akan putuskan rantaian COVID-19 ini dan kita akan menang. Selepas ini kita boleh beramai-ramai pergi ke parlimen tengok Najihah dan juga Wani berbahas belanjawan 2022 insya-Allah. Sekian daripada saya Ifan Faruqi, jumpa lagi di Darah Muda.